Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang doktor. Okey. Apa khabar doktor? Sihat? Suara saya jelas doktor? Suara jelas? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syira, selamat datang. Selamat datang Syira dan Tuan Haji. Syira, Tuan Haji, Awin, Kak Aja. Selamat datang doktor. Gambar jelas, suara jelas, alhamdulillah. Okey Ustaz, gambar jelas, alhamdulillah. Okey. So alhamdulillah malam ni oh, selamat datang Tuan Ruzadi. Oh, stamina power Okey. InsyaAllah malam ni kita akan kembali menyambung kelas pengajian kita, majlis perkongsian ilmu kita, pembacaan kita di kita memasuki malam ni kelas yang ke-17. Suara jelas, alhamdulillah. Okey. Malam ni kita masuk ke ini apa kita memasuki 13 Ramadan alhamdulillah. Okey, malam ni malam 13 Ramadan. Okey. Malam 13 Ramadan, kita kelas pengajian kita kelas yang ke-17. InsyaAllah kita akan menyambung kembali pembacaan kita di Iqra' yang ketiga, muka surat 24 insyaAllah. Okey. Okey, selamat datang Tuan Hams dari Kota Kinabalu. Kita ada dua orang rakan kita yang jauh kan, Tuan Hams Kota Kinabalu, Tuan Ruzadi Kuala Terengganu. Siapa lagi yang jauh itulah kot yang paling jauh Okey, alhamdulillah. Tahu saya tiba-tiba sesema pula. Lepas tarawih tadi tiba-tiba sesema pula. Okey. Tu agak tak selesa sikit hidung. Okey. So insya-Allah malam ni screen phone saya balik pada asal. Saya harap malam ni semalam saya landscape kan, malam ni saya balik kepada apa panggil? Asal apa posisi asal. Mudah-mudahan kita tak ada apa-apa masalah malam ni insyaAllah. Waalaikumsalam Tuan Hams dari Kota Kinabalu. Alhamdulillah, kita jumpa lagi malam ni insyaAllah. Okey, kita terus pada bacaan kita muka surat 14 muka surat 24. Muka surat 24 Iqra' yang ketiga insyaAllah. Okey, boleh komen tak? Di skrin masing-masing nampak full page muka surat 24 tu nampak full. Nampak full page. Boleh tolong respon tak? Sebelum kita sama-sama baca ni.
Tuan Hams, Syira, Syah ada ke? Syah, oh Syah belum lagi. Dr. Surya, boleh respon tak? Di screen phone masing-masing nampak full page tak muka surat? Okey, Tuan Jadi kata okey, full. Okey, nampak je lah, alhamdulillah. Tu nampak full page Okey. So insyaAllah kita akan kembali menyambung bacaan. So sama seperti yang saya dah sebut malam-malam sebelum ni, kita akan fokus kepada dua perkara yang penting. Yang pertama, kemahiran yang kita dah sepatutnya kuasai di Iqra 1 dulu, iaitu kemahiran ataupun skill menyebut setiap huruf hijaiyah keluar daripada makhraj yang betul, dengan sebutan yang betul dan tepat, berserta dengan sifat huruf yang betul. Yang pertama, itu kemahiran kita di Iqra 1, di buku 1 yang lalu. Kemudian kemahiran kita di Iqra 2 dan 3, iaitu satu, membaca huruf-huruf hijaiyah itu dalam satu perkataan, satu kalimah. Kemudian kita menggabungkan pula beberapa kalimah dalam satu bacaan, dalam satu ayat pendek, dalam satu frasa. Kemudian kemahiran Waalaikumsalam, Puan Umi, alhamdulillah, full page alhamdulillah. Selamat datang. Baru nak start baca. Okey, alhamdulillah Kemudian kemahiran yang penting juga yang kita sedang sesama kuasai ni. Waalaikumsalam Syah, selamat datang. Baru sebut nama Syah tadi. Tanya Syah mana. Okey. Kemahiran yang kita perlu sama-sama kuasai bila kita tamat je Iqra 3 ni, iaitu full alhamdulillah. Okey. Okey, malam ni alhamdulillah. Okey, iaitu kemahiran membaca bacaan panjang dan pendek dalam Al-Quran. Okey, so kena bezakan. Ada tempat yang wajib dibaca dengan satu harakat saja kadarnya. Ada tempat yang wajib pula dibaca dengan dua harakat panjangnya. So kena ada beza. Kena ada perbezaan yang jelas antara bacaan satu harakat dan dua harakat. Kerana setiap hukum bacaan itu adalah berdasarkan kepada hukum bacaan masing-masing, yang wajib dibaca dengan kadar masing-masing. Ada tempat yang wajib dibaca satu, ada tempat yang wajib dibaca dua. Semalam kita dah buat summary semalam kan. Okey, so hari ni kita teruskan terus kepada bacaan kita. Okey, untuk latih tubi, untuk pengukuhan Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus ke muka surat 24 Iqra 3. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca sama-sama Okey. Sadaqu ma'ahadu. Okey, boleh Okey, saya terus je. Yang ni biasanya tak jarang berlaku isu masalah lah. Jarang berlaku isu kesalahan. Okey, kita terus pada ayat yang kedua. Hadithu Musa. Okey, kat sini jerangkap samar dia ataupun biasa tempat yang berlaku kesalahan bacaan dekat sini huruf tha ni. Selalu biasa sangat dibaca dengan kadar lebih satu harakat. Macam yang saya nyatakan semalam kemungkinan berlaku kesalahan bacaan tu biasanya disebabkan oleh kerana kita dalam tak sedar, dalam tak perasan, dalam sedar tak sedar kita terbaca panjang huruf tha ni, bacaan thu ni, kerana kita nak ambil masa untuk membaca, untuk menjeling huruf selepas dia. Itu kerap kali berlakunya kesalahan bacaan. Thu tu dalam tak sedar kita memanjangkan bacaan thu sebab kita ambil masa untuk jeling dan membaca huruf di sebelah dia. So hati-hati. So kalau kita, macam yang saya sebutkan semalam, kalau seandainya ada di kalangan kita yang masih lagi di peringkat yang terlalu awal, di peringkat yang terlalu asas, yang masih lagi membaca satu huruf, satu demi satu, yang masih mengangkat-angkat bacaan, tak ada masalah. Okey, kita semua bermula daripada kosong juga dulu kan. Okey, so kalau ada di kalangan kita yang masih lagi mengangkat-angkat bacaannya, tak ada masalah. Cuma saya nasihatkan, saya syorkan supaya kita membaca satu persatu dan stop bila berakhir satu-satu perkataan, satu-satu kalimah. Kalau kita tak mampu untuk nak terus menyambungkan bacaan, kita boleh stop dulu, kemudian baca perkataan yang kedua. Okey, supaya apa? Supaya kita boleh elakkan berlakunya kesalahan bacaan dengan cara, dalam keadaan kita tak sedar, dengan memanjangkan huruf ataupun memanjangkan bacaan di huruf yang tak boleh dibaca panjang. Okey, selamat datang kawan kita dari Puncak Alam Okey, so macam saya sebutkan semalam, kalau kita tak mampu untuk teruskan sambung bacaan, so kita boleh baca satu-satu dan stop. Hadithu. Yang penting thu tu kekal dengan kadar satu harakat sahaja. Okey, tak ada masalah, kita baru start je. Baru 2 ayat baca. Okey. Hadithu. Kalau kita tak mampu untuk teruskan, yang penting sebutan kita betul, kadar panjang pendeknya betul. Okey. Tak perlu tergopoh-gopoh, tak perlu nak cepat, tak perlu nak cantum.
Tak perlu nak sambung terus kalau kita tak mampu lagi. Boleh baca satu demi satu, biar lambat asalkan betul dan tepat. Hadithu Musa. Boleh baca macam tu. Di peringkat awal. Kalau masih ada di kalangan kita yang masih di peringkat asas, boleh baca satu demi satu. Hadithu Musa. Lepas tu kemudian boleh slowly practice untuk cantum. Hadithu Musa. Okey, boleh Okay, kita teruskan. Kafaru bi ayati. Okey. Kana iqabi. Okey, kat sini dua biasa kesalahan biasa berlaku. Satu dekat perkataan na, isu sama juga, terpanjang bacaan. Okey. Kana iqabi. B pun dalam keadaan tak sedar, tak perasan, mungkin pun terpanjang juga. Ni biasa dua tempat yang biasa sangat dipanjangkan bacaan. Walhal, sedangkan tempat ini cuma kadarnya satu harakat sahaja. Okey. So saya baca lagi sekali. Ni yang salah, yang biasa kesalahan yang dibuat ialah kana iqabi. Hati-hati. Na dan B biasa dibaca panjang. So sedangkan dua-dua tempat ni hanya wajib dibaca dengan satu harakat saja, tidak boleh lebih pada satu harakat. Okey, so hati-hati. Na kana iqabi. Okey. B ni bila keluar je perkataan ni, bila keluar je bunyi B, terus stop, tarik handbrake. Iqabi. Hati-hati sebab lepas huruf ba ni, bagi bawah ni tak ada apa-apa huruf ataupun apa-apa tanda selepas dia yang membolehkan, yang mewajibkan dia dibaca panjang. So bila tak ada apa-apa, terus stop, tarik handbrake. Keluar je bunyi B, terus stop. Iqabi. Okey. Kita nak hati-hati kat situ sebab na dan B hanya dibaca dengan satu harakat sahaja, tak boleh lebih. Salah sekali lagi. Kana iqabi. Okey, sambung. Bima khalaqa wa la ala. Okey, sini perangkap sama dia. Biasa sangat berlaku kesalahan, dipanjangkan bacaan. Khalaqa wa la. Salah khalaqa wa. Practice. Khalaqa wa bima khalaqa wa la ala. Okey, boleh kita sambung. Qala la takhafa. Kat sini dekat huruf la, lam. Biasa terlajak qala la. Hati-hati. La ini satu harakat saja. La yang ni je dua harakat sebab la ini dua harakat sebab selepasnya ada alif. Yang saya ingat ni alif. Ini lepas dia tak ada apa-apa huruf. Alif tak ada, alif pendek pun tak ada. So wajib dibaca dengan satu harakat saja, tak boleh lebih. Okey, hati-hati. La qala la. Pendek panjang. La. Okey, boleh qala la takhafa. Okey. Disambung. Fama yakunu laka. Okey, kat nu hati-hati. Biasa terlajak. Terlajak perahu boleh diundur kan. Terlajak baca panjang salah kena ulang balik Okey. Fama yakunu la. Boleh nulaka. Satu lagi ka belakang pun kadang-kadang biasa juga terlajak dibaca panjang. Okey, biasanya pengalaman saya contoh macam saya ambil contoh ka ni. Ka ni hanya dibaca dengan satu harakat saja. Biasanya kesalahan yang berlaku ialah dibaca dengan kadar dua harakat. Okey. Kemudian contoh macam dalam kes la ni pula. La ni dibaca dua harakat sebab selepas huruf lam adanya huruf alif yang tak berbaris. So dibaca dengan dua harakat. Tapi kerap kali berlaku kesalahan bacaan. Dalam kes yang macam ni pula dibaca pula dengan satu harakat. Wala ala. Tu salah pula. So ada dua jenis kesalahan yang berlaku. Yang la ni dua harakat dibaca satu harakat. Wala ala. Salah wala ala. Panjang. Lebihkan sikit bunyi dia sebab ada alif. Okey. So yang dua harakat biasanya dibaca dengan satu harakat. Ni dalam contohnya dalam kes-kes yang biasa berlaku dalam kes-kes yang sudah masuk bacaan Al-Quran dah habis Quran masuk Quran biasa berlaku kesalahan ni. Dan yang
Satu harakat ni pula terlajak pula dua harakat. Yakunu laka. Salah. Yakunu laka. Tu stop. Okey, boleh Fama yakunu laka. Okey, kita sambung. Mata'ina fa'akalahu. Hu panjang sebab ada waw kecil Mata'ina fa'akalahu. Okey, kita sambung. Wa huwa ya'idhuhu. Okey, sini dia punya kosan kemanangan dia. Dia dekat sama dia dekat wa. Okey, hati-hati kerap kali dibaca dengan lebih satu harakat. Wa huwa salah. Wa huwa ya'idhuhu. Okey, boleh sambung. Wa hamana wa qaruna. Okey, kat sini pula biasanya ni kadang-kadang ada orang ramai ada kes-kes yang tak perasan ada alif pendek ni. So ha wajib dibaca dua harakat, panjangnya sebab ada alif kontut alif pendek. Ma pun sama, wajib dibaca dua harakat sebab ada alif pendek. Ko pun sama, hati-hati ada terselit alif pendek kat situ. So ko juga dua harakat. Okey. Na ni pula tempat yang wajib dibaca dengan satu harakat saja. Sebab lepas na yang baris atas tu tak ada alif pendek, tak ada alif panjang pun tak ada. So na tu satu harakat saja. Sebab selalunya berlaku kesalahan bacaan na ni pula yang patutnya pendek dibaca terlajak pula panjang. Ha ma qa ni dua harakat, tak perasan alif terselit kat situ dah dibaca satu harakat pula. Okey, tu biasa kesalahan-kesalahan bacaan yang biasa berlaku. So saya bagi tahu supaya kita boleh take note, hati-hati. Okey, untuk kita boleh elakkan kesalahan bacaan di tempat yang sama kan. Okey. Tu tempat yang common sangat, yang biasa sangat berlaku kesalahan di kalangan pelajar-pelajar saya berdasarkan pengalaman saya dah hampir 10 tahun ni. Tu tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan bacaan. Okey, kita sambung wa hamana wa qaruna. Okey, jaga nas satu rekat je. Okey, sambung. Fiha fawakihu. Hu. Jaga ini pun hu, ini pun hu. Kadang-kadang setengah orang bila jumpa hu je, dia ingat asal hu je panjang. Okey? Kadang-kadang dia tengok sama ada hu, hi belakang, dia ingat hu ataupun hi bagi bawah panjang terus, tak semestinya. Tengok ada tak tanda lepas dia. Kalau ada tanda macam ni, waw kecil, baru dia baca panjang. Walaupun dua-dua ni kes hu. Tapi hu ni dua harakat, hu ni satu harakat. Okey, kena hati-hati Okey, kita sambung. Haruna wa Musa. Okey, jaga dekat na. Na ni tempat yang biasa dibaca panjang. Okey, hati-hati. Ni satu harakat saja, tak boleh lebih Haruna wa nawamu. Haruna wa Musa. Okey, kita sambung. Laha malikuna. Jaga na. Stop terus. Keluar je bunyi na, terus tarik handbrake. Okey, sebab dia satu harakat saja. Biasa ramai yang bacanya terlajak sehingga kedua harakat. Likuna, laha malikuna. Okey, kita sambung walu'inu bima qalu. Okey, boleh Okey, kita sambung ke muka surat sebelah. Di muka surat 25. Okey. Kita sambung bacaan Fi suhufi Musa. Jaga sini. Ni kosan kemanangan ni, kosan jerangkap sama ni. Fi selalu sangat dibaca dengan panjang. Hati-hati, hanya satu harakat saja. Sebab tiadanya huruf ya kosong ataupun huruf V sengit selepas dia. Ingat kalau huruf baris bawah, apa saja huruf yang berbaris bawah wajib dia baca panjang dua harakat apabila dia jumpa dua pasangan. Setiap baris tu ada dua pasangan kan. Kalau masih ingat lagi semalam, kalau baris atas dua pasangan. Baris atas wajib dia baca panjang kalau selepas baris atas ada alif panjang ataupun alif kontut. Baris bawah wajib dia baca panjang kalau selepas baris bawah adanya huruf hijau kosong tak ada tanda ataupun huruf V sengit tu. Ni huruf V sengit Okey, ni V sengit Okey. Baris depan pula wajib dibaca dua harakat sekiranya selepasnya ada huruf waw kosong tak ada tanda ataupun ada huruf waw kecil. Tu dia punya pasangan dia.
Kalau tak ada pasangan, tak jumpa pasangan, maka tak boleh dibaca panjang. Hanya kekal bacaan dengan satu harakat sahaja. Okey, boleh So fi ni satu harakat. Fi ni panjang 2 harakat sebab adanya ya selepas dia. Ini pun kadang-kadang ramai orang confuse sebab dia kata, oh ni ya ke? Tak ada titik? Okey, ingat bentuk yang macam ni hanyalah bentuk bagi huruf ya semata-mata. Tak ada huruf lain yang mempunyai bentuk yang sama ataupun seakal-akal bentuk macam ni. So walaupun dia tak ada titik, dia tetap dan kekal sebagai huruf ya. Kemudian dia tak ada tanda, tak ada baris, maka huruf sebelumnya yang berbaris bawah wajib dibaca dengan 2 harakat. Jelas Okey, so fi ni panjang 2 harakat. Fi suhufi Musa. Okey, sambung. Qala la ghalibah. Ni pun sama lagi kes macam tadi. La pertama pendek, la kedua panjang sebab ada alif selepasnya. La pertama tak alif panjang sebab lepas dia alif tak ada. Alif kosong tak ada, alif pendek pun tak ada. Okey, so la pendek, ni la panjang. Pendek dan panjang. Qala la ghaliba. Okey, panjang pun hati-hati 2 harakat aja. Jangan terlajak sampai 3-4 harakat kalau dah terlajak panjang pun salah juga. Pendek pun salah, terlebih panjang pun salah. Okey. Saya nak kongsi ada beberapa di kalangan sahabat saya, kawan-kawan ada ramai di kalangan yang mengaji bertalaki dengan saya pun ada tanya juga soalan dia. Dia kata kalau dalam kes tiba-tiba saya teringat saya kongsikan sikit malam ni. Yang la ni wajib dibaca 2 harakat aja sebab selepas lam yang baris atas, selepasnya ada huruf alif kosong yang tak ada bertanda. So wajib dibaca dengan 2 harakat. Okey. Kerana apa? Kerana ini adalah lafaz ataupun bacaan dalam ayat Al-Quran. So bila kita baca Quran nanti, so kita wajib mengikut hukum tajwid yang ketat. Sebab bila sebut bacaan Al-Quran, dia ada undang-undang dia yang kita wajib patuhi. Okey. Tapi sekiranya contoh ayat yang sama, perkataan yang sama duduk pada doa, okey, ataupun duduk pada zikir, duduk pada salawat, boleh kita lajakkan bacaan panjang tu, tak ada masalah. Asalkan tidak mengubah makna doa, makna ayat tu. Faham Contoh macam doa yang kita biasa baca kan dalam lepas solat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey. Sebenarnya doa tu adalah merupakan salah satu ayat yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Tapi bila kita baca dalam doa selepas solat, memang kita baca tu secara sedar, kita punya intention kita membacanya sebagai, bukan kita baca ayat Al-Quran kan. Memang kita niat kita baca sebagai doa lah. Walaupun dia asalnya dipetik daripada doa dalam Al-Quran, salah satu ayat daripada salah satu surah dalam Al-Quran, tapi disebabkan oleh kerana kita membacanya dengan niat sebagai doa. Bila kita baca dengan niat sebagai doa, 2 benda yang penting kita kena tahu. Yang pertamanya, muslimat yang datang bulan boleh baca, sebab kita membacanya dengan niat sebagai doa walaupun dia potongan ayat Al-Quran. Tu yang pertama. So dibenarkan sebab kita niat membaca dia dengan niat doa. Yang keduanya, kita tidak tertakluk kepada undang-undang tajwid. Maksudnya Rabbana 2 harakat Atina 2 harakat. Tapi kalau kita kita panjang lebih sampai 6 contoh lah. Tak ada orang baca pun, kata kita excited sangat mendayu-dayu doa ni. Rabbana Atina contoh terajak sampai 4. Tidak menjadi kesalahan sebab walaupun lafaz itu lafaz ataupun petik potongan ayat dalam ayat Al-Quran, tapi kita petik dan baca dia sebagai doa, maka kita tidak tertakluk lagi kepada undang-undang tajwid. Tapi kalau ayat yang sama, doa tadi, kita baca sebagai ayat Al-Quran, kita memang baca daripada mushaf, kita tertakluk kepada undang-undang tajwid. So yang 2 harakat aja, tak boleh lebih. Lebih 3 dah salah dah. Dah offside dah. Okey, dah offside dah. Pengadil tiup wisil dah. Dah terlebihlah 3 harakat. Tapi ayat yang sama kita baca sebagai doa, lebih harakat tak kisah. Sebab apa? Sebab dia tak ubah makna. Kita tak tertakluk kepada hukum tajwid, undang-undang tajwid tu. Okey. Kita sambung boleh jelas Sebab kadang-kadang ramai orang confuse. Dia ingat dalam doa pun wajib tajwid. Tak perlu. Dalam doa, dalam zikir, dalam salawat, yang penting bacaan kita tu tidak mengubah makna ayat aja. Sebab tu dalam doa tak ada bacaan dengung semua, tak ada. Tapi dalam Al-Quran wajib. Tempat yang dengung wajib dengung. Mandatory. Tiada toleransi. Okey, kita sambung bacaan. Ha huna qaiduna. Boleh Ha huna qaiduna. Kita sambung. Walu'inu bima qalu. Okey, ni ayat-ayat yang tak ada isu sebab memang banyak panjang
antara perkataan, nu pergi ke perkataan yang kedua, nu panjang. Lepas tu ma nak pergi ke perkataan yang ketiga, ma pun panjang. So ini biasa, jarang berlaku kesalahan. Yang biasa berlaku kesalahan tempat-tempat yang pendek ni. Bila nak masuk ke perkataan, ke huruf sebelah ni, dia terpanjang. Kalau dah memang dah panjang ni, biasa tak ada masalah. Okey, saya ulang. Walu'inu bima qalu. Okey, kita sambung. Wa kafa bina hasibina. Boleh? Wa kafa bina hasibina. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fi. Jaga ya, perangkap samar. Ya, biasa ramai yang terlajak, terpanjang di tempat yang tak boleh dipanjangkan. Satu harakat aja. Waliyafi. Waliyafi. Ya, satu harakat aja. Sebab apa je satu harakat? Di baris atas. Baris atas pasangan dia kalau kena baca panjang ialah alif ataupun alif pendek. Dua-dua tak ada. Alif panjang pun tak ada, alif pendek pun tak ada. So ya ni satu harakat saja, tak boleh lebih. Okey. Waliya fiha ma'aribu. Okey, sambung. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Sambung lagi. Yuridu khiyanataka. Yuridu khiyanataka. Kita sambung Sadaku ma'ahadu. Sadaku ma'ahadu. Sambung. Wa kanu lana khashi'ina. Wa kanu lana khashi'ina. Okay. Jahadu wa sabaru. Jahadu wa sabaru. Okay, sambung. Ahadana makanahu. Ahadana makanahu. Okay. Wa na'a bijanibihi. Wa na'a bijanibihi. Hi panjang sebab lepas dia ada huruf V sengit ni. V terbalik, V sengit ni So hi dua harakat. Okay, kita sambung lagi. Kanu yusari'una. Jaga sa nipis. Kat sini pula biasa sa ni dibaca tebal. Kanu yusa. Bukan yusa, yusa. Bezakan bunyi Kanu yusari'una. Ni cerita pasal makhraj huruf sikit. Makhraj dan juga sifat huruf. Biasa berlaku Kanu yusari'una. Bukan yusa. Senyum sikit lah, senyum sikit. Jangan masam sangat. Kan? Senyum sikit. Ada orang tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya pernah tanya ada seorang ustaz, dia kata, ada betul ke ada setengah bacaan kita kena senyum? Ustaz tu kata sebenarnya tak perlu senyum. So dia tanya saya, ada ustaz kata tak payah senyum pun. Sebenarnya memang kalau dari segi kaedahnya memang tak perlu senyum pun, cuma untuk latihan praktikal bagi kita orang awam. So bila kita senyum tu, kita lebih mudah nak sebutkan huruf tu dengan bunyi yang nipis. Kalau orang dah expert, pakar, guru, dia masam pun kan. Kalau orang Terengganu kata baca apa panggil istilah dia, catung masa catung pun okey je kan. Muka masam kelat pun okey je. Cuma bagi kita untuk latihan kita praktikal untuk kita orang awam biasa, dah pandai nanti nak baca senyum ke, sengih ke, moncong ke. Moncong tak boleh sebenarnya tu terpulang asalkan bunyi makhraj bersama dengan sifat huruf tu betul. So untuk kita praktis untuk orang awam, untuk permulaan ni, kita senyumkan sikit untuk hasilkan bunyi yang nipis. Untuk kita mudah nak bunyikan bunyi tu dengan nipis. Contoh macam kes sa ni lah. Yusa. Kanu yusari'una. Okey. Maka dayazihu. Kita sambung. Wa ma kanu sabiqina. Okey, kita ke surat sebelah minggu lepas ada seorang pelajar saya yang bertalaki dengan saya secara online. Okey.
Saya sebenarnya masa PKP ni baru start buat talaqi online. Sebelum PKP ni memang offline je. Tak ramai lah, ada beberapa orang je pun. Okay, so minggu lepas ada kebetulan salah seorang pelajar saya, dia tanya, ustaz, dia kata, kena, lagu saya kena tak, dia kata. Ni kes sebenar minggu lepas. Dia ngaji, lepas tu dia dah separuh dah, setengah jam dah ngaji. Sebab saya satu sesi saya buat 1 jam. Dia tanya, ustaz, sebenarnya lagu saya ni okey tak? Kena tak? Dia kata. Saya kata sebenarnya jangan fokus pada lagu. Lagu tu nanti dia akan datang kemudian. Yang penting fokus pada makhraj dan juga bacaan panjang pendek. Okey. Makhraj dan juga bacaan panjang pendek. Di peringkat inilah, di peringkat Iqra 3 ni. Jangan kita duk fokus lagu. Kadang-kadang setengah orang dia fokus lagu, terlalu fokus lagu kerana dia mengabaikan makhraj huruf dan juga bacaan panjang pendek. Itu yang bahaya. Nak lagu punya pasal. Sebab tu lagu tu kemudian. Sebab melagukan bacaan tak wajib. Baca dengan bertajwid tu wajib. Hati-hati. Kita kena tahu yang mana kita punya prioriti kita, keutamaan kita. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh kan, masa tahun lepas kebetulan, tahun lepas tak ada PKP kan, kebetulan surau berdekatan dengan rumah saya ni minta bagi slot tazkirah lepas 4 rakaat tarawih. Lepas 8 rakaat. 8 rakaat minta, so saya ambil satu slot satu malam. Sebab ustaz kat sini ramai lecturer-lecturer banyak pun. So saya ambil satu slot satu malam. So sebab kita guru Quran kan, so saya cerita pasal Quran lah. Antara benda yang saya fokuskan malam tu ni, saya nak kongsi sikit je lah. Saya bagi tahu, sebab dalam kegairah bila masuk bulan puasa, orang gairah untuk khatam Al-Quran. Bagus. Benda tu sangat bagus. Saya bukan kata tak bagus, memang bagus. Cumanya kita kena tahu keutamaan. Jangan kita terlalu gairah untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam keadaan kita membaca Al-Quran dalam keadaan, ada setengah guru sebut, kita membaca Al-Quran dalam keadaan tercela. Sebab apa? Teruk sangat salahnya. Sampai berlaku yang apa yang ulama Qur'an katakan lahnul jali, kesalahan besar. Kesalahan jenayah berat dalam bacaan Al-Quran. Itu istilah saya lah, jenayah berat. Jenayah berat tu macam mana? Kesalahan yang sampai boleh ubah makna ayat. Ayat Al-Quran tu berubah terus makna. Sebab apa? Ada huruf-huruf tu yang ditukar terus huruf. Contoh macam ha dibaca dengan ha kan. Huruf kha dibaca dengan huruf gha. Huruf gha dibaca dengan bunyi kha. Kan? Dah ubah terus makna ayat. Kan? Tu hati-hati. Sebab bagi saya sebut dalam slot tazkirah saya yang masa Ramadan tahun lepas tu, saya sebut kena hati-hati. Kita kena tahu hukum. Membaca Al-Quran dengan bertajwid itu wajib fardu ain. Mengkhatamkan Al-Quran itu sunat. So kena tahu keutamaan. Bukan saya kata jangan khatam Quran. Kena hati-hati. Kadang setengah orang dia silap faham kenyataan saya kan. Cuma hati-hati. Kita nak khatam Al-Quran boleh. Memang bagus. Sangat dituntut. Para ulama' memang banyak kisah kan. Sebulan tu sampai 15 kali khatam. Tapi kita kena tahu keupayaan dia orang macam mana. Dan bacaan dia orang macam mana. Bacaan dia orang memang tip-top lah. 100% lah. Markah penuh. Full mark. So dia nak khatam satu hari satu kali pun tak ada masalah. Dia menjaga makhraj huruf, sifat huruf, bacaan huruf tajwidnya komplit. Perfect ulama' kan. Para ulama' dia orang memang betul-betul meneliti, menekuni bacaan Al-Quran. So macam kes kita tak ada masalah. Bahkan jangan silap faham pula. Ada setengah orang silap faham, kalau macam tu tak boleh ngaji langsung lah. Biar bacaan betul dulu baru nak ngaji. Apa salah juga. Sebab kita tidak akan mendapat kesahihan bacaan, ketepatan bacaan selagi mana kita tak mengaji Quran. So kena teruskan mengaji dan teruskan belajar sehingga kita dapat ketepatan dalam bacaan. Dia kena berlaku dua benda berlaku serentak. Kena teruskan mengaji dalam keadaan salah pun tak kisah. Janji kita kena terus belajar. Baru ni saya ada share dalam Facebook kan. Kata guru saya, pesan guru saya. Cantik kata-kata tu. Dia kata sesuatu kesilapan ataupun kesalahan yang berlaku dalam bacaan Al-Quran kita tidak dianggap sebagai satu dosa selagi mana kita membuat kesalahan itu dalam keadaan kita tidak tahu. Okey, asalkan kita dalam proses untuk ambil tahu. Maksudnya kita memang dalam proses untuk belajar macam sekarang ni lah. So kalau kita baca masih salah tunggal-langgang lagi, tak ada masalah. Sebab kita lesen P, kita tak dapat lesen penuh lagi, kita masih belajar lagi. Okey. Tapi kalau kita lakukan kesilapan yang banyak dalam bacaan Al-Quran dalam keadaan kita tidak tahu dan kita memang tak ada usaha untuk ambil tahu, itu memang satu kesalahan dan satu dosa lah. Sedangkan kita ada peluang yang banyak sangat untuk belajar Al-Quran. Okay, hati-hati kan. Kalau kita buat salah dalam bacaan Al-Quran, tak dianggap sebagai satu dosa. Dengan syarat kita memang tak tahu dan kita buat kesalahan tu bukan dengan sengaja
Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita memang dalam proses untuk ambil tahu. Kita tak tahu, tak sengaja, dan kita memang dalam proses untuk ambil tahu. Maksudnya kita dalam proses belajar. Tapi kalau orang tu buat kesalahan dalam keadaan, kalau orang tu buat kesalahan bacaan dengan sengaja, itu memang dosa, satu dosa. Dia dah tahu dah, tapi sengaja mencipta, membaca dengan salah, itu memang confirm satu dosa besar lah. Sebab dia sudah dianggap sebagai menghina Al-Quran. Dia tahu tapi dia saja baca salah. Okay, tapi kalau orang yang membaca Al-Quran itu dengan salah, dalam keadaan dia tidak tahu, tak apa. Tapi masalahnya dia tidak pernah berusaha untuk ambil tahu, tak pernah pun berusaha untuk belajar. Itu memang satu dosa. Kan? Sebab menuntut ilmu tu wajib. Sebab kategori, kriteria, syarat ulama' dah tetapkan. Berdasarkan senarannya kepada hadis Nabi, Al-Quran pun ada sebut, wajib kita membaca Al-Quran dengan bertajwid. Wajib fardu ain. Bukan sunat lagi. Okey, khatam sunat. Okey, kita sambung. Yatalawamuna ghafiluna raribuna. Okey, boleh saya laju sikit Kalau ada persoalan ke, nak saya slow down ke, minta terus komen kat ruangan komen Kalau tak ada, saya terus speed hafizina khashi'ina khati'ina fi butunihi. Okay, bi'ibadihi qala li abihi. Satu harakat sebab apa? Hamzah duduk di atas alif. Kalau Hamzah duduk sebelum alif, baru panjang. Dua harakat Ni Hamzah duduk di atas alif, so satu harakat. Qala li abihi. Sambung maqalidu wasanazidu la yauduhu sayusibu huwa ya'idhuhu fatuhajiru ya majidu. Dapat ma dengan ja, mim dengan ji bertindih Ingat saya masih sebut lagi, bila dua huruf yang bertindih, kita baca dengan huruf yang atas dulu, baru huruf yang bawah. Okey, kalau yang kedudukan biasa, kiri kanan ke kiri. Kalau yang bertindih, baca huruf yang atas, baru diikuti dengan huruf yang bawah ya majidu, ya ba'ithu, ya ra'ufu, wa kadzalika bi'asaka ma mana'aka wa ja'alani syi'atihi ya muta'ali. Okey, kita sambung page yang terakhir malam ni Kita habiskan page ni 27. Okey, turawidu fataha. Hati-hati dekat du biasa ramai yang terlajak bacaan panjang kat sini. Du satu harakat je. Widu fa rawidu fata widu fa. Semua satu harakat. Turawidu fataha kanu fiha fakihina. Okey, wahina tada'una. Jaga nata satu harakat. Nata. Ni pun ramai yang terlajak panjang. Okey, wahina salah nata wahina tada'una. Sambung. Wa yakuluna mata nama satu harakat. Wa yaquluna mata. Okey, hadana subulana taba wa amana wa amila. Okey, jaga kat sini. Ba na la. Biasa dibaca panjang. Biasa berlaku kesalahan. Ba dipanjangkan, na dipanjangkan, la dipanjangkan. Taba wa amana wa amila. Hati-hati. Tu salah tu Jaga. Banala satu harakat semua. Taba wa amana wa amila. Okey. Fiha ma'aisha bi ayatina yuqinuna. Okey.
sabiru warabitu. Okay. Wajahidu fi sabilihi faqa'u lahu sajidina. Boleh Kalau ada persoalan, jangan malu-malu jangan malu, jangan segan. Kalau ada kemusykilan, ada persoalan, ada tanda tanya, terus ajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian di ruangan komen supaya saya boleh respon Okey. Lagi satu, kalau rasa saya punya bacaan ni laju sangat ke, penerangan saya ni cepat sangat ke, kalau minta saya nak slow down ataupun minta saya ulang pun boleh komen kat ruangan komen. Saya akan slow down. Kalau perlu minta pengulangan, minta saya ulang pun bagi tahu. Kalau tak jelas kan, minta saya ulang lagi sekali, saya boleh ulang. Tapi minta komen kalau tak, saya tak tahu kan. Okay, apa-apa feedback boleh terus komen di ruangan komen supaya saya boleh respon kan. Nak saya slow down ke, nak suruh saya speed lajukan ke, ataupun nak saya ada tempat-tempat yang nak saya ulang lagi ke, tolong respon. Kalau apa nama, nak pastikan kita punya proses pembelajaran ni lebih berkesan sebab semua orang tak sama tahap dia kan. Ada orang yang dah pandai, ada orang cepat, ada orang lambat. So mana-mana tu jangan segan sebab kita dalam proses belajar kan. Kalau rasa segan sangat juga, memang segan yang amat okey, boleh PM saya boleh PM. Nanti secara personal nanti saya bantu insya-Allah. Lain sangkut-sangkut tak apa, boleh kita berdoa je lah nak buat macam mana kan. Kita nak habis dah pun. Okey. Sudah, kita kat mana ni okey. Sini dah rasanya okey, yang ni Waturi sinina. Sekali Waturi sinina. Okey. Wa udhu fi sabili. Okey. Wa kutubihi wa rusulihi. Okey. La sahirani yuridani. Okey. Wa kharaku lahu banina. Sekali lagi. Wa kharaku lahu banina. Okey, alhamdulillah. Okey semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, okey Ada persoalan, ada masalah, ada kemusykilan ke kalau ada sebelum kita berakhir? Okey, kalau ada boleh terus ajukan di ruangan komen tak apa, tak perlu malu, kita sama-sama belajar kan dalam proses belajar. Okey. Okey. Tapi kalau rasa malu juga, segan juga, boleh PM saya lah. Boleh PM saya. Kalau perlu bantuan, insya-Allah saya akan cuba bantu setakat mana yang termampu insya-Allah. Okey. So, kita berakhir setakat ni dulu malam ni di sini. Okay, alhamdulillah kita sempat baca 4 page malam ni. Okey. So malam esok kita akan sambung. Malam esok kita akan jumpa di kelas yang ke-18 Malam esok kita akan sambung di kelas yang ke-18. Kita masih lagi dalam bacaan Iqra 3. Malam esok kita akan sambung bacaan dia muka surat 28. 28, 29, 30. Ada 3 page lagi. InsyaAllah boleh kita habiskan malam esok insyaAllah. Saya ingat malam esok InsyaAllah 3 page je lagi. 28, 29, 30. Malam esok insyaAllah kita akan tamatkan Iqra 3. Terima kasih Tuan Amran. Okey, malam esok insyaAllah kita akan tamatkan bacaan Iqra 3. Malam esok, malam lusa lah kita akan masuk pengajian di Iqra 4. Okey, insyaAllah Iqra 4 ni sangat-sangat menarik. Macam yang saya sebutkan semalam, sangat-sangat menarik. Kalau boleh lah, jangan miss. Tapi kalau miss juga, kalau tak mampu, ada apa-apa masalah, ada apa musyakkah, harap tolong, saya minta tolong sangat. Kalau tak dapat turut serta live, tolong tengok video rakaman. Sebab insyaAllah banyak benda boleh belajar nanti. Sebab dalam Iqra 4 nanti saya akan highlight kan, fokuskan begitu banyak kesalahan bacaan yang berlaku dalam bacaan orang kita. Banyak kesalahan bacaan dekat situ. Okey, banyak sangat. Okey, so insyaAllah kita akan bertemu malam esok. Waktu yang sama 10 malam, menyambung bacaan di Iqra, masih lagi di Iqra yang ketiga. InsyaAllah kita akan tamatkan Iqra 3 malam esok, menyambung bacaan di muka surat 28 di malam yang ke-18, kelas yang ke-18 insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih semua. So sebelum kita berakhir, sama seperti biasa, saya pohon kemaafan sekiranya ada salah silap, kekurangan, mohon kemaafan. Kalau ada sebarang kesalahan bacaan, kesalahan dalam kaedah penerangan, salah terang ke, mohon beri teguran direct pada saya. Sama-sama kita improve, kita perbaiki sama-sama bacaan kita insyaAllah. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada semua, Syira, Tuan Haji, Kak Ajah, Awin, Dr. Surya, Puan Umi,
Syah, Amran, Tuan Amran kita ni. Ni kita punya big boss dekat PPZ ni, Tuan Amran. Kemudian siapa lagi? Puan Rasyada. Ni Toke Taska ni kat Puncak Alam. Tuan Ruzi Hadi, Bankers. Ni Bankers big boss kat bank Islam Okay, Tuan Hams, okay, Tuan Hams, sahabat kita jauh di Kota Kinabalu sana. Nanti kita boleh buat reunion ni kan. Kalau raya boleh jumpa seronok kan. Okay, terima kasih setia dengan saya setiap malam. Alhamdulillah, sama-sama kita perbaiki bacaan kita dan sama-sama kita memperbaiki upgrade bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Matlamat kita, objektif kita adalah untuk mendapat redha Allah kan. Itu objektif kita. Okay, so sekadar itu, insya-Allah kita berjumpa malam esok waktu yang sama. Harap dapat war-warkan, heboh-hebohkan. Jemput lagi kawan-kawan kita yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita, sedangkan kita boleh dapat manfaat yang sama daripada majlis ilmu ini, insya-Allah. Okey. So sekadar itu, kita jumpa malam esok insya-Allah pukul 10 malam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.